A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang dulu kita nak maka empat perkara yang wajib tu. Tu dia. Kata musannif rahimahullahu taala, tengok matan dia kata maka empat perkara yang wajib dan empat juga lawan-lawannya yang mustahil. Pertama, sidqun. Tu matan jagalah tu ya tu. Dia kata maka maka ni kat mana ni kira dulu dia kata. Jadi dia kata apa? Dulu apa ni? Dia kata maka tiada membenar akal bahawa dijadikan seorang akan utusannya, malaikat bahawa wajib ada padanya empat sifat yang lagi akan datang tafsirnya. Empat sifat dan mustahil lawan-lawannya. Dan harus baginya satu perkara. Maka musnad nak huraian ni. Maka empat perkara, yani maka bermula empat sifat. Jadi perkara ni sifat lah. Sifat. Tengok kata. Maka empat perkara bermula empat sifat. Empat perkara mana? Perkara yang wajib. Yang wajib. Perkara yang wajib. Mana yang wajib ni apa? Wajib ni wajib pada akal lah ni. Wajib pada akal. Benda yang tentu sungguh pada fikiran akal. Jangan kira, kalau kira sungguh ya wajib pada akal. Lagi pula wajib pada syarak. Tapi wajib ni kalau kira sungguh, wajib syaraknya berkait di mana? Di sifat apa ya? Sifat sidqun. Sidqun. Adapun fatanah apa tu? Hak tu panggil sifat yang Tuhan bagi. Dia bukan wajib apa dah tu. Nampak tu dah? Sebab tu yang wajib sini yang wajib apa? Wajib akal. Wajib akal. Sebab itulah kalau kita bukan nabi ni, bukan wajib. Kita ni dusta. Benar. Apa hukum? Hukum akal. Apa hukum akal? Harus. Bukan harus dusta dah. Dusta tu haram. Tapi kira hukum akal apa berlaku dusta di kita? Harus pada akal. Gitu. Maka di sini maksud wajib pada akal tu. Wajib pada akal. Takut kita tukar juga kerana benar ni pun wajib syarak ke? Takut ditukar situ. Takut kita kesamaran ni. Maka empat perkara yang wajib, jadi kalau kita terjemah lalu. Wajib jadi yang tentu sungguh dan mesti pada tilikkan akal. Kalau turut gitu senang lalu Maka empat perkara yang wajib, jadi yang tentu dan mesti pada tilikkan akal kita. Tu dikatakan wajib akli. Maka empat perkara yang wajib, satu, dan empat juga, yani bermula empat juga lawan-lawannya. Ini khabar ni lawan-lawannya tu. Bermula empat juga ialah lawan-lawannya. Lawan-lawan bagi perkara yang wajib tak ni? Lawan mana? Yang mustahil. Yang tu sifat pada lawan.
Lawan-lawannya yang mustahil itulah. Perkara, empat perkara tu ialah perkara yang wajib. Mana-mana khabar? Khabar dulu. Maka empat perkara yang wajib dan empat juga lawan-lawannya yang mustahil itu dinyata. Oh, tak salah. Dinyata tu khabarnya. Dinyata tu khabar. Jadi gini, kalau kira i'rab mubtada. Maka empat perkara tu mubtada. Kalau kira dah. Maka empat perkara yang wajib satu. Dan empat perkara dan ni atop pada empat perkara tadi jadi mubtada juga tu, kira atop tu dah. Lepas tu dinyatakan dia tu baru jadi khabar dia. Berarti tadi bukan khabar lagi dah, lawan-lawannya tu bukan khabar lagi lah. Lawannya tu kalau kira jadi badal pada empat perkara je. Tu dia. Tu. Maka dia kata, atau kita tak apalah, buat badal tak apa tu. Ada orang dia mengata nak buat sifat pun boleh bagi lapan empat. Tak ada apa, sini bukan nak bicara sangat. Empat perkara yang wajib satu. Dan empat juga lawan-lawannya. Lawan bagi perkara yang wajib tadi tu. Lawan mana? Lawan yang mustahil, yang tentu tidak, yang tak boleh jadi pada fikiran akal. Empat yang wajib dan empat yang mustahil itu khabar di sini. Dinyatakan dia, diterangkan, dijelaskan dia akan apa? Empat perkara tadi. Diternyata akan dia akan empat perkara yang wajib dan empat perkara yang mustahil itu dinyata, diterang, dijelas dengan segala dalilnya. Dalil bagi empat perkara itu tadi. Musannaf akan hurai, dia kata dinyata serta dengan dalil. Serta dengan dalil. Tiap-tiap sifat tu ada dalil dia. Ada dalil dia. Nantilah ni tak ada payah sangat dah sifat bagi Rasul ni. Itu dia. Tengok dia kata. Pertama daripada empat sifat yang wajib telah. Pertama daripada sifat yang wajib itu ialah apa? Sidqun. Sidqun. Tapi kita makruf sidik. Sidik gitu. Baca sidqun gitulah. Kata Arab. Pertama ialah sidqun. Apa sidqun? Arti sidqun. Ini terjemah kepada bahasa Melayu kita. Apa sidqun? Arti sidqun tu ialah benar pesuruh itu. Tengok. Musannaf tak kata benar saja dak. Benar pesuruh itu. Ya dah. Artinya arti sidqun tu benar pesuruh, benar oleh pesuruh. Benar oleh pesuruh atau utusan Tuhan tadi tu. Benar utusan Tuhan itu. Pesuruh Tuhan itu. Benar. Benar pada apa? Pada segala. Tengok mata dulu lah. Benar tu pada segala perkataannya. Tu. Artinya bertentang makna perkataannya dengan kelakuan perkara yang ghaib. Kenapa nak pening juga? Mudah-mudah pun dah. Tengok lagi. Dan hadir yang ia cerita kali-kali lagi. Dah tak ada, kena tak fikir. Hang kena fikir. Sekali lagi. Dia kata benar pesuruh itu. Benar oleh pesuruh Tuhan tadi itu. Benar pada tiap-tiap satu daripada segala perkataannya, perkataan bagi pesuruh itu. Tiap-tiap satu daripada segala perkataan dia benar semua. Bukan kata ada setengah benar, ada setengah dusta. Tak. Tiap-tiap satu. Sakit lagi. Kalau kita kata, kalau musannaf tak hurai lagi, kadang iktiman, dia kata benar pesuruh itu pada segala perkataannya. Kadang-kadang segala perkataan. Takut ada satu dua iktiman juga. Takut tak apa. Boleh jadi ada satu, boleh dusta juga kot. Tak ni, kalau kita takkid lagi. Tiap-tiap satu daripada segala perkataannya, perkataan bagi pesuruh tu. Semua.
Tiap-tiap segala perkataan dia tu semua benar. Masya-Allah. Tu benar berlaku. Benar berlaku. Apa benar-benar ni apa? Benar ni apa? Tak faham lagi kita tu. Benar pesuruh itu. Apa makna benar? Benar ni apa? Benar ke? Benar. Apa makna benar? Kadang nampak dah faham dah benar. Tapi bila tolong terjemah pula, tolong hurai lagi makna benar tu apa? Apa dia? Lagi? Lagi tak jelas. Bertepatan dengan wakil. Bertepatan dengan wakil. Barangkali sini dah kali lapar tu. Takut musannaf takut kita tak faham lagi. Dia katakan artinya arti benar tu lah. Benar pesuruh tu lah. Arti di sini kalau kira arti bukan arti terjemahan, dah arti dengan mana makna, ada maksud. Maksudnya gitu dah. Kerana kalau kira bahasa Melayu kita semua arti ni ya terjemahan. Arti ni alih bahasa Arab, artinya itu alih. Adapun maksud bukan terjemahan, maksudnya adalah benda yang dipaham daripada perkataan itu. Tidak. Kalau kita katakan Zaidun qa'imun, apa artinya? Zaid itu yang berdiri. Itu arti. Apa yang maksud kita faham? Sabit berdiri bagi Zaid. Faham gitu. Itu maksud dia. Maksud ataupun makna ataupun medelu dia tu. Medelu lapar tu ataupun makna maksud kata belakang tu. Maka di sini musannaf kata artinya arti benar pesuruh tu apa makna? Maksudnya ke apa? Maksud benar tu ialah bertentang. Kerja agak bertentang. Ni lugah pertandingan ni kecil bertentang. Tapi kalau kau Malaysia ada bertentang nampak berlawan lah dah. Berlawan sebenarnya bertentang ni lugah pertandingan maksudnya bertentang ni ada juga bertentang dengan makna muafakat atau bertepatan tak ni kali. Muafakat, setuju. Kecil ada faham dah? Jaga. Lama kata bertentang, berlawan makna perkataan dengan jadi dia suka pula. Bertentang di sini dengan makna muafakat. Muafakat ni jaga tu. Tu. Maka yang kata artinya arti apa? Arti benar tu ialah bertentang, yakni muafakat, bersetuju. Makna perkataannya, perkataan pesuruh Allah Ta'ala tadi tu. Bertentang makna perkataan. Tengok musannaf kata. Bertentang makna perkataannya. Ngerti tak? Kan dia kata makna. Dia kata makna apa? Tak apa. Sebab kalau kira kita iktibar semua, iktibar di makna tu lah. Kita kata Zaidun fidda. Zaidun fidda itu lafaz kita. Lafaz. Zaidun fiddari. Apa yang dipaham daripada perkataan tu? Atau Zaidun qa'imun. Kita kata Zaidun qa'imun. Itu lafaz kita. Apa yang kita faham daripada Zaidun qa'imun tu? Apa yang kita faham? Maksudnya apa? Isbat atau subutul qiyam li Zaid. Sabit berdiri bagi Zaid. Itu maksud orang faham. Oh, Zaid berdiri Zaidun qa'imun, dia faham Zaidun, dia faham qa'imun, dia faham mawdu', dia faham mahmud, dia faham nisbah kalamiyah. Akhirnya isbat, hasil ilmu bertasdid. Tapi tak tasdid lagi kalau tak berjumpa dengan wakil. Tak hasil lagi nisbah waqi'iyah kalau tak tengok wakil. Tak tengok wakil. Nak membukti kata seorang itu benar atau dusta, tengok wakil tu. Wakil. Cuba tengok melalui bilik. Berdiri ke tak? Buka tengok. Oh, berdiri semua. Kalau itu subutun qiyam li Zaidin tadi, makna bagi perkataan tu muafakat dengan wakil yang berlaku. Oh, subutun qiyam li Zaidin. Kalau itu perkataan dia ni benar. Kalau tiba-tiba buka dah tidur, tak muafakat dengan wakil maksud dia tu. Kata dah kira di makna tu. Musannaf kecil gitu tu mahal tu. Kira di makna, tilik di makna dia. Lafaz tak nak tilik dah, dengar lafaz tu tapi faham maksud.
Maksud yang dipaham daripada lafaz tu betul tak dengan wakil? Kalau betul, berartinya dia tu benar. Benar. Maksudnya tu makna ni maksud tu lah, maksud. Tu. Bertentang makna ataupun maksud bagi benda yang kata tu lah. Bertentang perkataannya, bertentang ataupun muafakat makna perkataannya, perkataan pesuruh tu. Maksudnya muafakat oleh maksud bagi apa dia kata tu. Muafakat bertentang dengan kelakuan perkara. Ini katakan wakil sengerti. Kelakuan perkara tu. Jadi bertentang atau muafakat tu dengan kelakuan perkara, kelakuan bagi perkara tu, bentuk idafah tu dah. Jadi bertentang dengan kelakuan bagi perkara. Perkara tu sama ada dua. Perkara yang ghaib dan yang hadir. Atau tu bagi dua. Perkara tu ada perkara yang ghaib, perkara yang hadir. Maka sama ada benda tu perkara yang ghaib atau perkara yang hadir, cakapan Rasul tu muafakat dengan benda tu semua. Apa saja yang keluar daripada perkataan Nabi, sama ada perkataan itu perkataan tentang benda yang ghaib atau benda yang hadir, makna bagi perkataan tersebut muafakat dengan kelakuan perkara itu sendiri. Tak ada kata tak muafakat. Muhammad tak. Gena cakap bohong ni, tak betul ni. Misalnya kata, dia kata gajah itu beranak jadi lembu. Masalahnya gajah akan beranak jadi lembu. Pakak tengok gajah tu nak beranak jadi lembu ke tak? Tengok. Tiba-tiba beranak jadi gajah. Gajah beranak jadi gajah lah. Orang nak gajah. Muhammad ni bohong. Gitu. Kalau Nabi kata, takdir kata, padahal Nabi tak kata gitu. Takdir Nabi kata, gajah ini akan beranak jadi ikan. Jadi ikan sungguh. Pada diri perkara tu. Tu. Kalau kata begitu. Kerana benda sama muafakat dengan diri kelakuan perkara. Maka kena hurai sini, perkara tu ada dua. Perkara yang ghaib. Apa perkara yang ghaib? Perkara yang ghaib tu apa? Apa? Tak nampak. Sabiyah. Yang tak nampak. Ni soalan panjang sangat ni. Mari dulu lagi dah. Apa perkara yang ghaib? Tulis itu. Tapi banyaklah perkara yang ghaib ni terbenar sebanyak masuk. Yang ni perkara yang kita tidak nampak. Yakni perkara yang kita tidak nampak, seperti cerita tentang keadaan dalam kubur. Dalam kubur. Syurga atau neraka. Dan termasuk dalam ghaib juga perkara yang berlaku sebelum kedatangannya sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang akan berlaku selepas wafatnya. Habis. Ini tilik pada masa dia. Kadang-kadang benda tu nisbah kepada masa Rasulullah, benda tu adalah ghaib. Tapi bila nisbah kepada masa kita sekarang ni, dia hadir benda tu. Jadi hadir. Maka tilik pada masa Nabi. Kerana Nabi ada pada masa tu.
Ada benda, benar. Nabi kata pada masa dulu Nabi Adam gini-gini. Cerita tentang Nabi dulu-dulu. Tu gaib juga, kita tak tahu. Tapi Nabi cerita belum pada Nabi nak datang hari itu, belum pada tu Nabi itu gini. Maka benda yang Nabi kata itu betul. Wakilnya begitu sungguh. Tidak silap walaupun sikit. Dan bagian yang lagi akan datang pun lepas pada Nabi meninggal dunia tu, tentang alamat kiamat apa semua, okay? Tu asal benda gaib juga. Tu tengok, kadang-kadang kita baru nyata sekarang lah ni, oh berlaku sungguh. Hak Nabi kata begitu. Nyata sungguh. Banyak tentang benda yang lagi akan datang sebut. Benda yang lagi akan datang tu tiba-tiba nyata dengan sebab Nabi hadir tu. Maka dikatakan juga tu benda gaib. Betul tak? Betul. Nabi kata la tattabi'anna. Nabi kata la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu fi hujri dabbin dakhaltumuhu. Nabi kata. Ada ibu. Macam riwayat lah. Nabi kata, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Nabi kata, demi Allah, benar-benar kamu sekalian akan mengikut sunan, jalanan-jalanan alladzina min qablikum, orang-orang dulu belum kamu. Dia kata, kamu akan ikuti jalan-jalan ni. Tingkah laku bagi orang dulu-dulu belum kamu. Shibran bi shibrin, sedekah demi sedekah, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Mula-mula dia mau pergi sedekah, kita pergi sedekah. Dia mau pergi sehasta, kita pergi sehasta. Kalau mereka pergi 1 meg, kita 1 meg. Kalau mereka 1 kilo, kita 1 kilo. Hatta Nabi kata, lau dakhalu hujra dabbin, atau fi hujri dabbin, macam lah. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang bewok, mereka masuk juga dalam lubang bewok, dakhaltumuhu, kamu akan masuk juga turut dalam lubang tu. Sehingga kalau lau ya tu fardu takdir, bukan benda berlaku. Bukan mereka masuk dalam lubang bewok, tapi benda nak royak kata, kalau benda tu sangat keji sekalipun, kita sanggup nak buat turut juga. Nabi kata, sahabat tu, dakhaltumuhu. Nabi kata. Lepas tu sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, siapa ni al-Yahud wan Nasara yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan alladzina min qablikum tu siapa? Yahud Nasrani ke? Yahudi Nasrani ke ya Rasulullah? Nabi duduk dia. Nabi kata, faman? Siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dia matu dah. Tu. Paning sekarang ni nampak weh. Sahabat tu nengok, nak turut macam mana Yahudi Nasrani? Kami ni ada Rasulullah ni. Petunjuk yang cerah ada ni. Tapi Nabi kata begitu. Demi sehari dah, sikit demi sikit. Satu masa demi satu masa. Sekarang ni cuba tengok. Wakil bagaimana? Banyak perkara lagi. Sehingga setengah guru kata, kata Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur, bin Ali Al-Mashhur Al-Adni, tu Habib Abu Bakar kata, sehingga satu hadis kadang-kadang itu dinilai perawi-rawinya sebagai hadis yang dhaif. Hadis tentang alamat kiamat. Benda tu alamat kiamat, tapi benda tu tilik pada rawi-rawi tu hadis dhaif lah. Tetapi bila benda itu lalu satu masa demi satu masa, ternyatanya berlaku sungguh apa yang dikata oleh hadis itu. Sabdaan itu berlaku. Maka benda yang wakil itu mentashihkan hadis itu pula. Walaupun di segi rawinya sudah dinilaikan sebagai rawi yang dhaif, tak sikoh sekalipun. Tapi bila berlaku, sungguh, maka kesahihan itu akan ditashih oleh wakil itu. Walaupun di segi ulama hadis tak ambil hak tu sebagai penilai.
Tapi kita, benar ni, benar juga. Hadis tu dinilaikan dhaif, tapi benda tu berlaku. Berarti hadis tu dinyata, ditasihkan dengan cara maknanya. Banyak kau lagi lah. Banyak lagi. Dengan dalam agama. Tu kita nyata benar. Tu benda gaib tu banyak lagi ya. Banyak lagi hak Nabi kata tu. Hak Nabi bersabda, maka semua tu akan berlaku. Akan berlaku. Tu. Dah. Banyak kata tu dengan kelakuan perkara yang gaib. Benda gaib tu jadi muafakat makna perkataan Nabi dengan apa yang berlaku tu. Apa yang berlaku. Tu dah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadir atau pada yang gaib. Begitu juga yang kata bertentang muafakat makna perkataannya dengan kelakuan perkara yang hadir. Yang hadir apa yang hadir? Maksud hadir ni yang apa nama, yang berlaku pada waktu dia tu lah. Yang berlaku pada masa dia hidup tu. Yang berlaku pada masa dia hidup lagi, pada masa Nabi hidup. Tu kira waktu hadir tu waktu hadir masa dia. Kadang-kadang benda tu gaib pada masa dia, tapi hadir masa kita. Ada juga. Maka tilik masa Nabi. Tilik masa Nabi. Waktu hadir. Benar Nabi cerita tu benar. Benar. Tengok apa berlaku malam Mi'raj tu. Waktu hadir dia. Kelik mari sampai di Mekah. Rusinglah Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia berlaku, dia berjumpa perkara yang pelik-pelik pada malam tu. Maka dia rusing. Takut orang tak percaya perkataan dia. Dia rusing. Pagi tu keluar mari dari rumah, depan rumah. Duduk ke Baitullah. Rusing. Lalu Abu Jahal lalu. Muhammad nampak macam rusing apa? Itu rusing apa? Muhammad, apa nak cerita pula? Ada apa pula? Engkau ni selalu ada benda pelik-pelik. Engkau selalu ada perkara yang pelik-pelik ni. Apa nak cerita ni? Nabi kata, Nabi pun kata, bila tanya, Nabi jawab lah. Semalam ni saya ditakdirkan Allah berjalan jauh. Ke mana? Baitul Muqaddis. Saja ya, tapi muka mapuh lagi. Buat muka macam saya lagi. Baitul Muqaddis. Lepas pada tu awak pergi Baitul Muqaddis semalam. Lepas tu balik pagi esok tu. Pagi tu mari sampai di Mekah lah. Ya. Bukan Baitul Muqaddis, naik ke langit pula. Tu dia. Itu. Cepatnya lah. Gini apa? Naik borok. Tu dia. Muhammad, boleh tak kalau aku nak panggilkan kaum-kaum kita semua mari berhimpun di sini dan kamu khabarkan apa yang kamu khabar kepada aku tadi? Boleh tak aku nak panggil? Aku nak tolong panggil. Kamu mulai khabar senang sikit. Aku nak dipanggil semua kau Al-Quraish mari. Tak apa. Boleh. Nabi kata boleh. Abu Jahal selalu dah berang. Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, mari himpun sini semua. Ada berita baik. Ada berita pelik ni. Mari himpun. Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, para musyrikin Mekah keluar. Berhimpun Baitullah. Tu. Bila berhimpun, ada apa pula Abu Jahal? Ada apa? Apa Muhammad nak cerita apa pada kita ni? Nanti dengarlah sudah. Dengar. Muhammad, boleh tak ceritakan kepada mereka apa yang berlaku. Apa berlaku di kamu semalam? Nabi pun semalam saya begini. Cerita apa yang berlaku dengan dia. Bila Nabi cerita semua, Abu Jahal dah. Muhammad sudah gila dah kita. Tak dia nampak macam percaya. Tapi ni nak atas lakai pula Abu Jahal. Kita semua pada hari ni bahawa kita menyaksi kata Muhammad itu benar-benar orang gila. Kenapa? Kerana orang kita ni sememangnya kalau sekira pergi kepada Baitul Muqaddis sebulan kita pergi, balik sebulan lagi. Muhammad kata pergi semalam, tak gila lagi. Gila lah Muhammad.
gila. Masa tu ada dalam kalangan tu, ada kawan Abu Bakar ada. Dari sekiranya khadam-khadam Abu Bakar, hamba-hamba Abu Bakar masa tu ada duduk dengar sekali dalam lingkungan tu. Tu jalan masuk pergi cerita kepada Abu Bakar. Abu Bakar ada di rumah. Ya Abu Bakar, kawanmu ni jadi dah. Otak rusak dah kawanmu. Jadi apa? Dia kata dia pergi ke Baitul Muqaddas. Tu. Tu. Lepas tu dia katanya naik ke langit pula. Lepas tu bila? Semalam. Kalau dia jauh pada tu lagi aku percaya. Abu Bakar kata, kalau dia pergi jauh sana pada tu lagi, aku percaya dia. Allah. Kerana dia bersama dengan aku semenjak dari kecil lagi. Dia tak pernah menipu, tak pernah cakap bohong dengan aku walaupun sepatah ada. Aku percaya dengan dia. Situ mula illegal siddiq tu, siddiq mula situ. Dia berlaku semua benda. Nak percaya tak percaya je. Tu. Dah. Masya-Allah. Tu dah. Tu yang hadis-hadis itu pun berlaku pada masanya. Apatah lagi banyak lagi di sana tu. Pada malam Mi'raj tu berjumpa benda pelik-pelik. Tu. Yang hadis. Lagi pula dia kata, yang hadis-hadis yang ia pesuruh tu khabar. Dia kata, perkara yang ghaib dan yang hadis-hadis, perkara yang ia pesuruh tu khabar, cerita. Khabar jadi dan cerita, tafsir tu atau tafsir atau pada khabar. Yang ia khabar dan cerita. Ikutlah apa saja yang ia khabar dan cerita, benar semua. Benda yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib dan yang hadis-hadis yang ia pesuruh tu khabar dan cerita. Khabar dan cerita daripada perkara tadi tu. Tentang perkara tadi tu, daripada khabar dan cerita daripada perkara tu. Nabi khabar tentang perkara apa, maka perkara tu muafakat dengan benda yang berlaku sebenarnya. Sama ada benda tu benda ghaib atau benda tu benda yang hadir. Sama ya, ceritaan itu muafakat dengan kelakuan yang berlaku. Masya-Allah. Ada. Tu walaupun bentuk kelolo, walaupun bentuk nampak lawak nampak lawak, tapi hakikatnya benar. Rasulullah ni dalam berjanji juga apa? Berjanji dalam kitab berjanji tu apa? وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف لعله ويرقع صوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشوى. Apa lagi? ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح. Ada janji akhir tu. Walaupun janji juga, wa yamzah, Nabi ni apa bergurau-gurau juga. Wa yamzah, Nabi pun bergurau-gurau. Bukan kata apa duk yang nampak duk itu semata. Duk tegar gitu semata. Nabi tu ada gurau-gurau, ada bergurau-gurau. Tapi wala yaqulu illa haqqan yuhibbu Allah Taala wa yarda. Nabi tak akan berkata melainkan benda tu sebenar. Sampai ada orang tua, Nabi kata, makcik, orang tua ni tak masuk syurga. Tu, ada kok. Makcik tu masuk mula-mula jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak dengar apa nasihat sedikit. Lepas tu Nabi kata, orang tua ni tak masuk syurga, makcik. Tu dia. Yang paling dia tu, ya Allah. Sial aku tak ada harapan dah masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga, sial. Hai makcik, nak cerita sikit. Maksud orang tua tak masuk syurga sini, maknanya dalam syurga itu tidak ada orang yang tua lagi. Bila masuk dalam syurga, semua akan kembali muda semua. Kembali muda. 30 lebih ya umurnya. 30-an ya umur.
Maka makcik ni tua dah pun. Tapi masuk syurga Allah Ta'ala akan kembali rupa jadi muda. Sebab itulah dalam syurga tidak ada orang tua. Oh tu kah? Jadi nampak bentuk gurau pun itu benar. Itu adalah sebenar. Tidak ada benda yang dusta tak, daripada Nabi. Tu dah. Tu berzanji gitu. Tu sifat Nabi tu akhir tu. Hafal lah patutnya. Tu habis. Maka katanya lagi mustahil lawannya. Tu ialah tu dah. Mustahil lawan. Walaupun bentuk nampak bentuk zahir dusta pun kita kena takwil semua. Seperti Nabi Ibrahim apa ke? Nabi Ibrahim kata inni saqim dah. Ada kaum dia mari suruh minta dia keluar kepada padang tu juga untuk nak bersambut perayaan mereka tu lah, perayaan cara semua berhala tu, perayaan syirik demo tu. Maka Nabi Ibrahim kata, aku tak mampu hari ni, inni saqim, aku demam. Padahal yang sihat. Dia kata inni saqim. Maka Allah mukir aku. Mana Allah ni Ibrahim tak dusta ke itu? Maka macam-macam qila ulama singa ulama tahu maksud saqim ay maridul qalb. Sakit hati. Tengok keadaan kamu semua berhala tu sakit hati, bukan sakim ni dah. Bukan sakim panah tubuh badan dah. Sakim qalb maknanya maridul qalb. Ada juga mana itu? Atau singa kata saqimun ay maknanya jadi selagi aku akan demam. Macam-macam lah takwil ulama. Tapi kita ambil yang paling mudah sekali, iaitulah sakit hati. Jadi Nabi Ibrahim bercakap bentuk tauriyah tu tak tahu. Lepas tu ada kata hadza rabbi tu. Hadza rabbi hadza akbar tu. Inilah ada Tuhanku. Bila tengok matahari, tengok bulan, inilah Tuhanku. Bila tengok matahari, ini Tuhanku. Apa maknanya? Tak dusta ke itu? Ulama jawab, itu bukan dia, itu adalah pertanyaan. Hadza rabbi, yani hadza rabbi, ni ke Tuhan? Ni ke Tuhanku? Tu ni ke Tuhanku? Tanya tu bentuk pertanyaan, tapi bertanya serta ingkar, banyak istifham ingkari. Istifham ingkari bukan dusta apa. Kerana dia tengok tilik kepada berhala yang ada di kaum dia semua tu, dia tengok tu, dia kata hadza rabbi, hadza akbar. Dia buat tanya bentuk mengejek-ngejek kepada kaum dia. Ni ke Tuhanku? Ni hak ni besar lagi pada nu. Hak tu bukan dusta dah. Yalah, hak tu kira lah dah. Tu ulama. Kalau takwilkan perkataan semua. Jadi semua Rasul itu tidak ada berlaku perkara yang maksudnya perkataan yang dusta itu tidak ada. Maka sebab tu dia kata mustahil lawannya, yani bermula lawannya, lawan bagi sidqun itu mustahil, tak terima pada akal tak terima. Lawannya tu mustahil. Apa lawannya? Iaitu lawannya tu dusta. Dusta. Bahasa Melayu kita dusta. Kalau cakap hak lagi, hak makruh lagi tak apa? Bohong. Atau pelawak, nawak, macam-macam. Tu. Kata dia pelawak. Gitu maknanya bohong. Bohong. Golok pergi cak nawak ke tu. Golok bersama cak bohong. Mana yang cak bohong? Cak dusta. Dusta ni surat sikit lah. Bohong. Tapi kalau kira apa, hok makruh semuanya bohong. Bohong ni. Macam-macam. Atau bohong tu maknanya gitu. Tulis bohong gitu dah. Bohong. Itu lawan dia. Kazib. Tu bohong. Dusta pada apa? Tadi benar pada. Adalah, ingat tak? Benar pesuruh itu pada segala perkataannya. Ini pun lawan dia. Dusta pun dusta pada. Maksudnya tak tinggal walaupun sikit. Tapi supalah. Dia samalah. Iaitu lawannya tu dusta padanya. Kalau kiamatan semua. Dusta padanya. Pada apa? Kalau kita nak rajak domeh. Rajak domeh kena rajak mana? Nyo tu. Rajak mana? Nak rajak domeh di mana?
Cuba tengok. Sidik artinya benar pesuruh itu pada segala perkataannya. Situ. Lawannya dusta padanya. Nyo. Nyo apa? Kesiannya. Apa nyo? Nyo apa? Nyo segala perkataannya tu. Kalau kira tome tu mana-mana kira lah. Perkataan tu lah, perkataannya. Nyo rujuk kepada perkataan. Jadi lawannya dusta padanya, pada perkataan. Maka musannaf pun hurai pula. Tetap kalau dulu ya hurai dah, benar pada tiap-tiap satu daripada segala perkataan. Sini pun sama, hurai juga. Jadi dusta pada sesuatu perkataan. Sama juga kan? Sesuatu perkataan daripada segala perkataannya tu. Satu pun mustahil. Yang kecil tu. Dusta pada suatu perkataan. Pada satu pun, jangan kata banyak. Suatu perkataan pun tak mesti banyak. Dusta pada suatu perkataan daripada segala perkataannya tadi. Satu perkataan dah dusta, maka mustahil dah. Mustahil dah. Tu dia. Boleh dah? Tak payah dah. Tak payah tu. Maka itu mustahil bagi Rasul. Maka boleh jumpa apa nas saja yang zahirnya nampak Rasul itu berlaku dusta, maka ditakwinkan. Kerana kira ada ulama sulung jawab dah. Ada cara penyelesaian dah tentang lapar-lapar tersebut. Kena tahu juga tu. Kena tahu juga. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada mereka yang ingin untuk nak menyelewengkan ataupun nak mentashkik, nak meragu-ragu akidah kita. Siap kita kalau kita tak ada jalan lah. Kalau kita tidak ada jalan untuk keluar sekalipun, pegang akidah ni kejap dulu. Tiap-tiap Rasul itu mustahil dusta. Itu dulu, dia takkan gonyang dah. Kejapkan akidah tu dulu. Tu dah. Walaupun aku tak tahu jalan untuk nak hurai pun, mustahil dusta tu. Tapi nampak dusta, hak tu ada tu, cara dia tu. Tapi mustahil dusta. Tu. Kira dulu tak apa dah. Tu dah. Allahu Akbar. Dia kata mustahil dusta pada suatu dari perkataan daripadanya. Sebab apa mustahil? Hilak pada mustahil ni. Kerana apa mustahilnya? Ni kenapa? Kerana ni ilat dia. Ilat mustahil. Kerana mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya. Tu. Mana ni? Kerana mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Tu. Matan bakurah ni kalau kira di mana? Akan pesuruhnya akan mukjizat. Sebenarnya mukjizat tu ya matan. Itu seolah Allah firmannya. Mukjizat tu matan juga tu, lapan mukjizat. Matan juga tu. Kalau kira lingkungan tu tak masuk pula lah. Kalau kita baca semata-mata dalam kausai tu, kerana mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan itu. Apa pula? Kitab saya lah. Kita ada tak? Mukjizat tu masuk tak? Mukjizat tu masuk dalam matan tu. Kalau kira kata kerana mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan mukjizat. Jadi Musa kata akan satu-satu daripada mukjizat. Ni ilat dia. Kerana Allah Ta'ala mengkurnia. Apa mengkurnia? Memberi. Kerana Allah Ta'ala memberi. Mengkurnia Allah, memberi oleh Allah akan pesuruhnya, pesuruh Allah Ta'ala tu. Tuhan beri kepada pesuruh dia. Beri apa? Maf'ul kedua. Akan. Ya tak boleh akan pula tu. Cuba tu. Mengkurnia tu dengan makna memberi. Dia memuta'addi dua maf'ul.
Maf'ul pertamanya akan pesuruh, maf'ul yang keduanya akan mukjizat. Itu satu maf'ul yang kedua. Sebab tu maksudnya kita takdir akan dua tu isyarat kepada ada dua maf'ul di sini. Kerana mengkurnia ni memberi, maknanya memberi. Maka memberi ni maklumlah kalau kita kata aqta ke atau apa nama aqta ke, aqta ni mudah. Aqta ni yang muta'addi dua maf'ul. Aqta itu ka, aqta itu ka, aqta itu kahu. Aqta itu kahu. Aku beri akan dikau akan dia. Aqta itu ka al-mala. Aku berikan dikau harta tu. Tapi golek yang terjemahan sekarang ni bila kata maf'ul yang kedua, dia tak akan dah. Dia pakai dia guna lafaz. Aku berikan dikau harta itu. Sebenarnya kalau turut mengikut kawaidnya, aku beri akan dikau akan harta itu. Kalau kira ayat ada maf'ul yang kedua lagi. Maka maf'ul yang pertama bagi aqta tu dikatakan akhiz. Maf'ul yang kedua bagi aqta tu dikatakan makhuz. Akhir ni apa akhir? Yang terima ambil. Orang yang terima ambil akhir. Ada maf'ul yang kedua makhuz, perkara yang diterimakan, benda yang diambil. Seperti kata aqtaituka al-mala, aku berikan dikau akan harta. Engkau tu dikatakan akhir, orang yang terima ambil. Adapun harta itu dikatakan makhud, benda yang diambil. Maka di sini pun sama. Tengok ya. Mengkurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya sebagai orang yang menerima dan terima. Mengkurnia akan satu-satu daripada mukjizat. Sebab tu bila kita susun cakap aqta itu al-mal laka. Dah betul lah. Aqta itu al-mal laka. Dia tak boleh kena maf'ul pertama bagi aqta tu akhir, maf'ul yang kedua bagi aqta tu makhud. Kita ni aku beri harta kepadamu. Jadi kita turut bahasa Melayu kita pula. Aqta itu al-mal al-fulus laka. Jadi aqta itu ka al-fulus. Ya kena gigot tu bentuk tas uslub gitu. Ni muksana kita ni berlaku mengikut kawaid Arabiah dah tu. Kerana mengkurnia Allah Ta'ala, memberi oleh Allah akan pesuruhnya, akan utusannya Allah tu, Tuhan kurnia dan beri kepada utusan dia. Kalau bahasa Melayu kata beri kepada kan, wi kepada. Beri kepada, aku beri ni kepada makna tu, tapi asal Arab ni ada akan, maf'ul kedua, maf'ul. Mengkurnia Allah Ta'ala, mengkurnia oleh Allah Ta'ala akan pesuruhnya. Tuhan kurnia apa? Beri akan satu-satu daripada mukjizat. Mukjizat. Asal mukjizat ni segala perkara yang melemahkan orang. Samanya itu mukjiz. Mukjiz ni yang melemah. Perkara-perkara yang melemahkan orang lain. Asal makna begitu pada lugah. Maka dia kata Allah Ta'ala beri kepada tiap-tiap daripada suruh dia tu, Tuhan beri akan satu-satu daripada mukjizat Allah Ta'ala. Kita berhenti sekat tu dulu. Kita berhenti sekat tu, lepas tu kita langkah lagi. Kita langkah lagi. Langkah sampai itu tu, ambil itu. Tengah tu tak apalah, nanti kira. Allah Ta'ala beri kepada pesuruh dia tu akan satu-satu daripada mukjizat itu. Tuhan beri mukjizat tu seolah-olah firman-Nya Ta'ala kepada umat-Nya itu. Dia kata. Dah. Seolah-olah firman-Nya Ta'ala, firman kepada umat-Nya itu pesuruh tu. Tuhan firman kata, telah benar hamba-Ku yang mengakukan dirinya pesuruh itu pada tiap-tiap perkara, hukum-hukum dan janji-janji dan lainnya yang ia persampaikan kamu akan dia. Apa pula? Banyak pula. Rasa-rasa nak mudah dah. Mana kira pula. Dah. Bakurah ni semuti. Ya Allah. Sekali lagi. Tengah langkah tadi kenapa? Kerana itu takrif mukjizat saja ya. Yang datangkan takrif saja bagi mukjizat tu. Dalil semuanya gini, Allah Ta'ala dalilnya yang menunjuk kata Rasul itu bersifat dengan benar cakapan ialah
Allah kurniakan kepada pesuruh tu, Tuhan beri akan mukjizat. Faham dah? Maka mengkurniakan itu seolah-olah firman Allah Ta'ala. Seolah-olah seakan-akan Tuhan berfirman. Berfirman kepada umatnya, apanya? Itu pesuruh badan-badannya. Seolah-olah firmannya Allah Ta'ala firman kepada umatnya, umat itu pesuruh tu. Seolah-olah Tuhan berfirman kepada kita semua. Ni umatnya ni kalau khusus kepada mereka yang semasa dengan Rasulullah tu lah. Ataupun kita sekarang ni nisbah pada mukjizat yang kekal lagi, iaitu Al-Quran. Dah, kita kata Tuhan kata, kalau kita tengok dalam apa kitab Syarah Mawaqif tu, kitab Mawaqif dia data misal macam mana? Dia kata seolah kata seorang laki-laki ia duduk di hadapan menteri-menteri. Lepas tu dia ada di sana, ada seorang raja yang ada di tepi tu. Maka tiba-tiba laki-laki tu bangun. Dia kata, raja telah melantikku jadi ketua kamu. Laki-laki tu kata, raja telah melantik aku jadi ketua kamu. Bila para menteri itu dengar begitu, dia kata, apa dalil engkau? Apa hujah engkau yang mengata bahawa engkau itu adalah ketua kami? Syarah Mawaqif tu mudah. Syarah Mawaqif. Mana dalil? Maka laki-laki tersebut kata, dalil akunya ialah apabila raja itu bangun daripada seri katil dia. Bila bangun daripada katil, itulah dalil aku bahawasanya benar perkataanku. Tiba-tiba semua menteri itu tengok pada raja tu. Raja pun selalu bangun. Dia tak cakap apa. Dia bangun je. Faham ke dah? Maka bangun raja tadi, seolah-olah raja itu berfirman dah. Bertetah kepada para menteri bahawa telah benar oleh laki-laki itu pada apa yang dia sampai kepada kamu. Walau padahal dia tak kata apa semua, tapi perbuatan dia itu seolah dia bertetah kepada para menteri. Ni bersama enggak? Bila para umat tunjuk, "Hey Muhammad, mana dalil kata mu itu Rasul? Kalau mu itu benar-benar Nabi, cuba belah bulan tu." Pula. Cuba belah bulan tu. Nabi pun belah bulan ni bukan benda hak harus pada akad, pada adat. Adatnya bukan benda hak boleh buat, mustahil pada adat. Susah gua Nabi pun. Tapi tetap kalau orang musyrik kata begitu, nak atas bukit apa Jabal Kubis tu, Jabal Kubis. Nak munajat dengan ya Allah. Ya Allah, mintalah ya Allah. Tu. Nak munajat di bukit Jabal Kubis. Sampai situ akhirnya tunjuk isyarat tangan begini. Bulan tu terbelah di hadapan para musyrik. Nampak bulan terbelah. Tu, apa tu? Mukjizat. Maka mukjizat itulah seolah-olah Tuhan berfirman, telah benar oleh hamba-Ku ini. Ni kita nak cakap sebentar lagi. Tu kita dah bahas dulu apa mukjizat tu, apa mukjizat. Mukjizat tu apa? Dalam Qaridah tak sebut dan dalam Jauharah ada, wa mukjizatuhu kasiratul ghurat minha kalamullahi mu'jizul bashar. Tu mukjizat tu. Mukjizat tu. Dalam Jauharah ada. Jauharah. Mana apa banyak 3 skor gue. Ambil 3 tu cukup. Jauharah, Qaridah, Aqidatul Awam. Untuk Usuluddin cukup dah 3 ni. Tapi kalau tak larat dah aku ni Qaridah pun pening-pening dah. Tak apa dah. Takfika ilman in turid ang taktafi. Cukup dah dengan mu. Kalau mu nak cukup situ pun tak apa dah. Di Qaridah pun. Kerana syair dia kata li'annaha bizubdatil fanni. Aku ni seolah jadi zubdah dah tu.
Zubdah bagi ilmu tauhid ni dah. Tu dia. Tak apa nak ngapa kat insya-Allah lepas ni nak ngapa mata aqidatul awam ni. Dia sikit ya. Start sekejap sangat ya. Masa pergi ke Yaman sekejap masa tu. Sekejap ya. Ya. Jadi tu untuk menghafal, ditutupkan oleh syekh-syekh tu untuk hafal matan tu. Kalau kita tumpu masa sungguh, seminggu ingat. Saya dah kata seminggu ya. Seminggu. Tak sampai seminggu sangat ingat ah. Yang matan tu. Apa-apa. Lepas tu nampak Indonesia tu yang apa berlagu, yang berjemaah ramai-ramai. Nampak gemar lagi kita. Tapi kita tak boleh apa amal-amal lagi. Ngapa seorang dalam masjid. Masa tu. Tapi sekejap je kalau nak hafal. Aqidatul awam. Satunya walaupun kecilnya risalah itu ataupun matan itu, tapi keberkatan tu cukup penting. Cukup penting. Selain daripada kita hafal untuk ambil ilmu, keberkatan daripada musannaf pun sama juga kita nak. Sebab tu matan dulu ni, matan ulama-ulama dulu ni berkat. Cukup berkat. Kita hafal dapat ilmu serta dapat keberkatan ilmu tu. Kerana pengarang-pengarang tu yang ikhlas kerana Allah SWT. Dapat isyarat-isyarat daripada Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Katanya rahimahullah ta'ala, dan mukjizat itu katanya, dan mukjizat itu, dia kata, dan bermula mukjizat itu. Ni mubtada, ni nak kira makna mukjizat. Apa mukjizat? Duk dengar lama dah mukjizat ni. Situ dah mukjizat, ni mukjizat. Apa mukjizat? Dia kata, dan bermula mukjizat itu, maknanya dan makna mukjizat itu, kira itulah mubtada. Dan makna mukjizat itu apa? Ialah perkara, ialah tu khabar tu kalau kira takdir itu tu. Dan makna mukjizat itu ialah perkara yang menyalahi adat. Tu. Perkara yang menyalahi adat. Kalau Arab kata amrun khariqun. Perkara yang khariqun lil adat. Apa khariq? Asalnya khariqnya mencari mensoyokkan adat. Adat kebiasaan tak berlaku, tiba-tiba benda tu pergi mensoyokkan adat. Ni adatnya tak cari biasanya. Tiba-tiba benda tu pergi mencarikan adat. Jadi luar biasa lah maknanya. Luar biasa. Maksudnya kita jaga tu. Perkara-perkara yang menyalahi adat, perkara yang benda yang luar biasa. Atau boleh kata benda tu mustahil adat. Boleh kata juga benda menyalahi adat, benda yang mustahil adat. Atau benda yang luar biasa. Biasanya orang tak berjalan lah atas air tu. Ada tak berjalan atas air? Berenang tu banyak lah, tapi berjalan tu ada tak? Biasanya tak. Ada tak biasa orang kita terbang atas udara? Jangan ambil ada alak-alak apa pergi dengan tangan gitu ya. Ada tak? Tak ada kebiasaannya. Lah ni ada kalau bakat alak-alak apa pula tu dah. Tapi dengan semata-mata tubuh badan tu nak pergi naik atas udara tu ada tak kebiasaannya? Adatnya tidak ada, tapi pergi menyalahi adat. Kita dah menyalahi ataupun berlawan dengan adat ataupun mustahil adat ataupun luar biasa. Perkara yang menyalahi adat. Adat ni tak berlaku macam tu, tapi ni berlaku benda tu. Tu dikatakan menyalahi adat. Kalau takrif sampai di sini, termasuk lagi benda yang berlaku pada aulia. Benda yang berlaku pada aulia dan solihin ada lagi. Karena benda ada juga lah aulia tu dah. Hasan Basri boleh jalan atas air. Rabi'ah Adawiyah boleh baik atas udara. Para aulia tu. Tak ada jadi apa sekali. Tapi maksud dengan mukjizat ini lagi data takrif lah ditambah. Perkara yang menyalahi adat, lagi pula yang ni sifat pada perkara tu lagi. Perkara yang menyalahi adat, yang luar biasa, yang mustahil pada adat. Lagi pula perkara tu yang didapat. Jadi yang berlaku
di sisi orang yang mengakukan diri orang tu mengaku pesuruh Tuhan. Cuba tengok baca balik. Perkara yang didapat, yang berlaku di sisi orang yang mengakukan diri orang tu, yang mengakukan kata dirinya tu pesuruh Tuhan, ialah pesuruh Tuhan. Orang yang mengaku bahawa dia tu jadi rasul. Boleh. Dia mengaku kata dia tu rasul. Lepas pada yang mengaku, dituntut, dimintakan bukti-buktinya. Lalu tu berlaku benda yang mencarikan adab pada dirinya. Maka itu dikatakan rasul. Atau dikatakan mukjizat. Sebab tu para awliya dia tak mendakwa kata dia nabi. Dia tak mendakwa kata dia tu rasul. Kalau dia mendakwa, tentu Tuhan tak akan bagi benda tu kepada dia. Tak bagi. Kenapa? Kerana benda tu khusus kepada para rasulnya, mukjizatnya. Ada dah. Sekiranya ada seorang wali kata, aku ni Rasulullah selepas pada Nabi Muhammad, padahal benda tu kufur tu kalau mengaku gitu. Sekiranya kita kata, tunjukkan, cuba belah bulan. Kita nak lawan dia juga. Padahal dia tu sesat dah kalau mengaku begitu. Kita kata, cuba belah bulan tengok. Kalau kamu benar-benar Rasul lepas pada Nabi Muhammad, cuba belah bulan. Dia tak akan boleh buat. Walaupun aku boleh buat benda lain lagi, dia kata, hak tu tak boleh buat lah hak tu. Tapi benda lain boleh buat. Hak tu bohong dah. Kerana kalau Rasul sungguh, benda yang dituntut tu, diminta itu akan boleh berlaku. Boleh berlaku. Tapi tak akan berlaku dah selain pada Nabi kita. Sebab kerana Nabi kita ni kesudahan dah bagi segala Rasul. Lagi dia kata mukjizat itu perkara yang menyalahi adat, yang didapat di sisi orang yang mengaku dirinya, mendakwa itulah. Kalau Arab kata mendakwa, di sini kata mengaku dirinya, diri orang tu mengaku dirinya itu, baca malak wakah, yang didapat di sisi orang yang mengakukan dirinya itu pesuruh Tuhan. Yang mengaku kata diri dia itu pesuruh Allah. Betul dah. Itu dikatakan mukjizat. Tu. Lagi pula perkara tadi tu yang lemah makhluk daripada membuatkan dia, yang ni sifat pada perkara tu lagi. Pada perkara tadi, perkara yang menyalahi adat. Satu. Lagi pula perkara tu yang didapati, dijumpai atau berlaku di sisi orang yang mengaku dirinya itu pesuruh Tuhan. Dua. Lagi pula perkara tadi tu yang lemah oleh makhluk semua, lemah daripada membuatkan dia akan perkara tu. Maksud membuat ni menirukan dia akan perkara tu. Lemah makhluk daripada membuatkan dia, nak menirukan dia akan perkara. Nak tiru tak boleh. Nak tiru tak boleh. Tukar Nabi Musa dia nak tiru boleh. Tukar jadi ular tu. Nak tiru tak boleh. Sebab tu sujud habis semua sihir-sihir tu, para pesihir-pesihir semua tu sujud bila nampak tukar Nabi Musa jadi ular. Tu. Bila sujud semua beriman kepada Allah SWT. Kerana dia tahu kata ini bukan dia, ini bukan sihir, inilah adalah hak, ini benda yang luar biasa. Ini tak boleh berlaku kalau orang tu memang, kalau orang tu bukan pesuruh dari Allah, tak akan berlaku benda ni. Sebab tu iman selalu tu. Itu hak lawan dengan Nabi Musa banyaklah. Ni apa jadi bugo, cuba buat. Hak nampak tu buat hak tu sihir saja. Ya ada lagi tu. Ya ada bantuan-bantuan, ya ada pelaluan-pelaluan lagi tu. Tu sihir. Tapi ni bukan sihir sebab Nabi Musa, Nabi Isa tu menghidupkan orang mati. Tu. Tak gitu. Apa? Banyak lagi mukjizat dia dah. Apa dia? Ni. Belah Nabi Isa. Musa tu dah. Musa belah lauk. Belah Nabi siapa? Apa?
Mencelak orang buta. Orang buta tu tiba-tiba boleh lihat pula. Tu mukjizat semua tu. Mukjizat tu. Tu. Wala banyak lagi mukjizat. Rasulullah tu tak habis nak bila dah. Sebab tu Musa dekat Zalal Johara tu, wa mu'jizatuhu kasiratun. Tapi ambil satu ya, minha kalamullahi mu'jizul bashar. Kalamullah Al-Quran ni pun melemahkan akan semua makhluk dah, daripada nak menirukan dia. Tu dia mukjizat Al-Quran ni pula lah. Al-Quran kalau kita kira tengok, masya-Allah, mukjizat dia tu cukup dah. Tengok sini, Al-Quran kita duk baca surah Fatihah semenjak pada balik sampai kepada tua dah ni, tak rasa jemu-jemu lagi baca. Tiap-tiap hari 5 kali, 5 waktu. Lepas tu tiap-tiap waktu tu 4 rakaat. 4 apa kali dah tu? Kalau kira baca hak tu lah. Tapi rasa dah, rasa jemu dah aku rasa nak tukar surah lain pula tak ada ke surah lain. Rasa begitu. Tak serupa lagu-lagu. Lagu-lagu kalau jadi popular mula-mula lalu. Lagu mula-mula timbul. Sedap lagu tu. Qasidah tu masalah. Qasidah tu kita mula-mula Ya Hanana dulu. Ya Hanana, lekat sangat. Tapi lah ni Ya Hanana, jadi jemu dah nak baca Ya Hanana. Bukan kita nak jemu untuk memujikan Nabi, tapi rasa nak ambil qasidah lain pula. Tukar-tukar. Dengar tak rasa gemar sangat dah. Tapi Quran tak jemu-jemu rasanya. Baca tak apa tu lah. Alhamdulillah. Tu satu, sehingga pada mukjizat juga Al-Quran Karim. Kita boleh tengok keadaan dia tak sama dengan benda lain. Tu habis situ. Lagi pula kata dia, tu malam ni dah tak rasa. Yang lemah makhluk daripada membuat dia akan perkara tu meniru tak boleh, nak tiru tak boleh. Lagi bertentang dengan akuannya, baca kita dah, lama baca akuan pula tu. Akuan jamak pada kaunung tu. Akuan. Lagi pula yang kata lagi bertentang. Yang bertentang, jumpa pula bertentang. Apa bertentang? Muafakat. Betul. Lagi pula bertentang muafakat dan betul dengan akuan nyo itu pesuruh. Dengan akuan dia, dengan benda yang dia mengaku tu. Yang mengaku kata jadi rasul, tiba-tiba dimintakan bukti, maka dapat datang benda yang menyalahi adat dan luar biasa pada diri dia. Benda tu orang nak meniru tak boleh, dan bertentang dengan akuan dia. Ini nak keluar banyak ni. Kalau kita cilik lagi, nak keluar apa ni? Nak keluar ihanah seperti Allah Ta'ala melaku di atas Musailimah Al-Kazzab masalah. Rasulullah SAW satu kali ada telaga tu air dia tu jadi masing. Air masing. Maka di mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telaga ni air jadi masing ni. Mengadu kepada Nabi. Maka Nabi pun meludah air liur ke dalam telaga itu. Telaga tu kembali jadi tawar. Boleh minum biasa. Asalnya masing, tapi akhirnya boleh minum pula air. Itu betul dengan akuan. Betul dengan akuan Nabi. Berlain dengan Musailimah. Musailimah ni ada juga pengikut dia, Musailimah Al-Kazzab. Hak dakwah kata dia jadi rasul juga tu. Rasul bagi ahli Yamamah ke apa? Tak ingat. Dia kata Muhammad itu rasul bagi Hijaz, bagi Puk-Puk Purenu. Aku ni rasul bagi kawasan Yamamah. Rasul. Maka dikatakan Musailimah Al-Kazzab. Rasulullah sendiri menggelarkan Al-Kazzab tu. Tak ada. Nabi sendiri gelar Kazzab. Kerana mula-mula dia hantar surat pada Nabi Muhammad. Hantar surat. Dia kata min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Ya Muhammad, innal arda nisfan. Dia kata apa? Dalam surat dia tu. Ya Muhammad, bumi ini ada 2 paruh, 2 nisfu. Maka nisfun itu untukmu dan nisfu itu untukku.
Maka kita pakat bagilah untuk mentasarruf dan mengaturkan bumi ni. Kerana aku pun juga Rasulullah, mumpun Rasulullah. Dia hantar surat pada Nabi Muhammad. Nabi hantar surat pula. Min Muhammad Rasulillah ila Musailimah al-Kazzab. Nabi kata, Musailimah al-Kazzab, innal arda kullaha lillah. Oh, Nabi kata, Nabi tulis itu, bumi itu semuanya hak Allah. Dia akan mewarisi kepada sesiapa yang dia kana. Nabi kata gitu. Tu Musailimah tu, Nabi sendiri menggelarkan Al-Kazzab. Masa Rasulullah tu ada lagi. Tu Rasulullah tu ada lagi, tapi akhir dimati pada masa perintah apa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu dibunuh oleh Wahsy tu. Wahsy yang membunuhkan Sayyidina Hamzah tu. Wahsy tu membunuh Sayyidina Hamzah pada peperangan Uhud. Lepas tu akhirnya dia sesat, dia masuk Islam. Maka ia taubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ia membunuhkan Musailimah. Dia kata, mudah-mudahan pembunuhan aku kepada Musailimah itu mengkifaratkan dosaku yang aku membunuhkan Hamzah dulu. Wahsy itu. Akhirnya begitulah Musailimah. Musailimah ni, Masya Allah, ya pengikut dia, Rasulullah, ya, curut dia, Nabi, ayat telaga kami ni payah sikit ni. Payah ke tidak ayat payah? Tidak. Payah ni macam apa? Ya tak boleh minum juga lah payah-payah ni. Ke tidak payah? Payah ni katakan apa ayat? Kelak-kelak apa? Gitu kok. Tidak kata payah dah, payah ya tak. Tak boleh minum juga lah maknanya. Bukan masing. Minta lah, buatlah aku boleh kita minum ni air ni tak sedap rasa ni. Maka ia pun lalu ludak alia juga ya pun. Masing air tu tadi yang dia boleh minum juga sikit-sikit. Akhirnya dia masing tu. Itu tak, orang panggil apa? Tidak bertentang dan muafakat dengan akuan. Ya aku jadi Nabi, ya kena boleh buatlah. Minta jadi boleh air ditawar, boleh minum pula. Akhir-akhir Allah Ta'ala melakukan benda yang pelik juga, berluar biasa juga. Air tadi, air bobo boleh minum tadi, tiba-tiba ya dimasing terus. Luar biasa juga, menyalahi adat juga. Tapi itu tidak muafakat dengan akuan. Itu dikatakan ihanah. Allah Ta'ala datang untuk menghinakan lagi keadaannya, kedudukannya. Bukan mukjizat tu. Musnah kita jaga tu. Tu dia. Lagi bertentang muafakat dengan akuannya. Akhirnya maka mengkurnianya Allah. Kira maka mengkurnianya Allah akan dia akan apa? Kalau orang jaga ibarat semenjak pada tadi, ia akan mulai dah cara. Maka mengkurnianya siapa? Akan dia akan apa? Ibarat ni beza dengan hak tadi sikit. Hak tadi kira apa? Mengkurnia je ada maf'ul pertama, maf'ul kedua. Maka di sini musannaf kita kata mengkurnia juga. Tiba-tiba nampaknya ada akan dia satu ya. Tu. Nyo rojok mana? Akan dia rojok mana? Mah juga weh, kita jauh pun weh. Rojak mana? Nyo akan dia. Rojak kena ustaz. Rojak betul ustaz, jangan jadi ustaz menipu gitu. Akhir nampak orang kampung ni tak tahu apa Nyo tak tahu orang kampung yang dengar ya. Kita pun tak apa. Akan nyo akan mengkurnia nyonya Allah akan dia akan Nabi. Nabi dah.
Ikut rojok tak kena dengan murad. Nyo mana Ustaz? Kau dulu. Mengkurnia nyo Allah. Akan dia akan pesuruh itu. Mana lagi satu? Karena mengkurnia ya ada dua. Tadi kata musannaf, karena mengkurnia Allah akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Mengkurnia oleh Allah akan pesuruh, mengkurnia akan mukjizat. Maka sini kita kata mengkurnia Allah akan dia akan pesuruh. Mana satu lagi? Satu lagi di mana? Satu lagi di mana? Mahzuk. Orang munyi-munyi mahzuk ada tak mahzuk ni? Kalau mahzuk takdir dan mahzuk tak? Tu. Ihtimad ibarat ni. Ibarat ni ihtimad. Ihtimad di mana? Ihtimad di idafat mengkurnia kepada nyo tu. Nyo tu rujuk kepada apa? Kalau kita kata mengkurnia nyo, jadi mengkurnia akan nyo pesuruh. Mengkurnia akan dia akan mukjizat. Maka fa'in tu adalah Allah SWT yang jadi fa'in dalam mengkurnia tu. Kalau idafat mengkurnia kepadanya, idafat masdar kepada maf'ul, iaitu nyo tu maf'ul pertama, akan iaitu menepati maf'ul kedua dah. Fa'il bagi mengkurnia adalah Allah. Adapun kalau kita kata mengkurnianya, idafat mengkurnia kepadanya, mengidafat masdar kepada fa'il. Nyo tu Allah dah. Akan dia tu akan pesuruh. Akan pesuruh. Lepas tu maf'ul yang kedua mahzuf. Takdirnya akan mukjizat. Sekali lagi. Boleh faham tak? Tu mula pening. Nak kata apa ni biar dijelas molek. Awak gini tak apa kita takdir siap. Yakni mengkurnianya akan dia, yakni mengkurnia oleh Allah akan itu pesuruh akan dia tu rujuk kepada mukjizat. Akan mukjizat. Habis. Boleh kata itu. Kata gitu tak apa dah. Kalau orang tanya ibarat, jawablah. Mudah-mudahan tak ada orang tanya ibarat malam ni kot. Kalau ada tak apalah. Tanya. Maka katanya, Allah maduk kira ibarat pula dah. Maka mengkurnianya akan dia itu seolah-olah. Sebab apa musannaf takdir pula mengkurnia ni mari? Sebab apa takdir pula? Kerana terlalu lama asing lama sangat. Kalau sekiranya matan sama matan pun sudah faham tanda takdir dah. Kerana mengkurnia Allah akan pesuruhnya akan mukjizat tu seolah-olah. Tu kata kita dah sebenarnya. Apa tak? Kalau kira. Tapi ni sebab musannaf duk kata pula, duk asing dengan syarah dia tu. Asing dengan syarah. Datang takrif mukjizat mari apa semua. Maka untuk nak sambung semula, lafaz seolah-olahnya terpaksa kena takdir sekali lagi lah. Maka mengkurnianya akan dia itu seolah-olah. Nampak tu dah? Takdir mari sekali lagi. Boleh? Tu kira dah. Maka kena kira juga weh. Makurah ni nah. Ya Allah ya Rabbi. Ni kelebihan kita ni. Dah. Maka mengkurnianya Allah tak apa, dia akan mukjizat tu akan dia akan pesuruh tu akan dia akan mukjizat. Boleh kata dua. Ataupun maka mengkurnianya
mengkurniakannya akan pesuruh, dia akan mukjizat itu. Allah Ta'ala beri pesuruh tu akan mukjizat tu seolah-olah seakan-akan firman Allah Ta'ala, seakan-akan Tuhan firman, bukan firman sungguh, seakan-akan seolah-olah Tuhan firman. Orang panggil juga khabar tangzili ni, khabar tangzili. Bukan khabaran, bukan cakap pai sungguh, tapi seolah-olah berfirman. Seolah Allah Ta'ala berfirman, nyonya Allah Ta'ala berfirman kepada umatnya. Umat apa? Itu pesuruh. Padanya tu Tuhan bagi mukjizat kepada para mursalin. Tuhan bagi anbiya, bagi mukjizat kepada para rasul itu seolah-olah Tuhan berfirman kepada umatnya, itu pesuruh. Kalau pesuruh tu, kalau umat Nabi Muhammad, pesuruh Nabi Muhammad, nyonya tu umat Nabi Muhammad lah, ikutlah nyo tu pesuruh umat siapa. Firman kepada umatnya, umat itu pesuruh. Mana firman Tuhan? Telah benar ini katakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Seolah Tuhan kata, telah benar hambaku ni benar. Telah benarlah, cakap benarlah oleh hambaku. Hamba mana? Hamba yang mengakukan dirinya, diri hamba tu mengaku pesuruh. Jadi mengaku bahawa jadi pesuruh. Jawablah. Telah benar hambaku, hamba yang mengakukan dirinya, diri hamba tu, hambaku yang mendakwakan dirinya pesuruh, bahawa dia jadi pesuruh. Hamba yang mendakwa kata diri dia tu sebagai pesuruhku tu, telah benar dah hambaku itu. Saya kata. Katalah, benar tu pada, takluk pada benar. Benar pada tiap-tiap perkara. Apa perkara tu? Banyaklah, hukum-hukum ke, dan janji-janji ke, dan lainnya, lain daripada hukum dan janji, seperti ilmu-ilmu lain lagi, ilmu-ilmu yang lain lagi. Apa saja yang Nabi kata, sama ada benda tu hukum ahkam, janji-janjian Allah, dan lain-lainnya, cerita-cerita, kisah-kisah, termasuk belaka tu, perkara-perkara tu. Tiap-tiap perkara sama ada hukum-hukum, janji-janji dan lain-lainnya. Hamba-Ku telah benar pada tiap-tiap perkara tu. Nampak tu dah? Gi lagi. Tak nampak pun nak gi juga dia sikit lagi. Tu. Allah Akbar. Manalah? Siapa manalah? Mesti sen juga tu. Ada sen lagi juga. Saya sen. Telah benar hamba-Ku. Lagi pakat sen lah kau. Dia nyakit juga benda ni. Sebab batuk lah. Ingat dalam masjid. Masjid kita batuk sah pertama. Bila batuk habis sah tu. Batuk sampai keluar lalu. Perempuan pun batuk juga. Padahal bukan dia batuk, tapi sengaja dia batuk mari sendiri. Bagi panggil batuk. Batuk penyakit. Batuk jerakit. Tu. Ni pun ingat juga kadang-kadang kita batuk sikit-sikit. Tapi nak dengar suara kawan kita tu batuk. Dia pun yang ni. Tu dah tu. Tu. Dah. Sikit lagi. Mana dah? Telah benarlah hamba-Ku yang mengakukan dirinya pesuruh tu. Benar pada tiap-tiap perkara, hukum-hukum ke dan janji-janji ke dan lainnya. Situ. Perkara yang tu sifat pada perkara tadi. Dia benar pada tiap-tiap perkara. Perkara yang ia pesuruh tu menyampaikan kamu umat ni. Tiap-tiap perkara yang ia pesuruh tu menyampaikan kepada kamu, persampai akan perkara tu. Allahumma salli.
Ada. Perkara yang ia pesuruh tu persampaikan kamu. Persampaikan akan kamu umat tu, persampai akan dia akan perkara tu. Tu. Tak serupa dekat sebab tu lah Tok Guru dulu kalau dia mula uzur, kalau baba lah. Kalau uzur sikit tu dia tak baca kitab lah. Barangkali kita rasa sini kerana dia tak serupa masa kita sihat lah. Kita sihat dengan kita ada keuzuran ni tak sama. Di segi penyampaian ataupun di segi nak fikir tu. Satu juga tu. Kita kena jaga kesihatan lah. Jaga kesihatan. Tadi pihak apa buat hubungan tadi dia hantar dah apa WhatsApp tu. Dia kata bapa macam mana hari ni? Boleh tak muhadarah pada hari ni? Kaifal hal? Tanya kaifal hal. Saya kata alhamdulillah. Al-yawm ahsanu min al-yawm ahsanu min al-ams. Hari ini lebih baik, lebih elok daripada kemarin. Walakin ma zala ahsanu mamnu'an min as-sarf. Tetapi masih lagi lafaz ahsanu itu ditegah daripada tanwin. Tak boleh baca tanwin lagi, ahsanu ya. Lafaz ahsanu tu ada lagi, tak boleh bertanwin lagi. Ahsanu gitu. Mesti ada lagi sikit-sikit. Ada lagi sikit-sikit. Walaupun ahsan pun ahsan yang mamnu' minas sarf lagi. Mamnu' minas sarf lagi. Tak apalah, tapi baca juga sikit. Dia kata kalau tak sihat pun tak apalah. Tak sihat pun tak apa dia kata. Dia kata jaga kesihatan lah lebih baik. Dapun mafasid muqaddam ala jalbi masalah. Dia kata. Mana agak tu? Kaedah tu. Baik tak kalau darul mafasid yuqaddamu ala jalbil masalah. Kalau itu saya kata jadi bila mula-mula duk fikir taraddud lagi, nak baca ke tak baca hari ni. Taraddud lagi. Tiba-tiba ya hantarkan kaedah itu kita pun kalau itu berjalan. Hari ni insya-Allah baca. Sebab apa? Daf'ul mafasid al-i'tiqadiyah muqaddamun ala jalbil masalih al-badaniyah. Kira tu pula. Kalau itu kita menolakkan akan kerosakan akidah yang akan berlaku, itu diutamakan daripada kita. Tak apa baca. Tu tak apa baca juga sikit. Lebih baik. Lepas tu sebagai penutup pegak hari ni akhir dah muhadarah. InsyaAllah kita jumpa pula lepas peksa ni. Masing-masing ada ada wazaib semua tu, wazaib imtihanat. Kita akan berjumpa pula. Tapi minta sikit lagi. Sikit lagi sampai kepada sifat yang kedua tu. Sabarlah. Sabar sikit. Kata Musannif rahimahullahu taala, dia kata, jadi lagi nak kesimpulan, nak baca mengikut ibarat dia dulu. Jadi seolah Tuhan berfirman kepada umatnya, bila tiap-tiap rasul itu berlaku mukjizat pada tangannya masing-masing. Nabi Musa ada mukjizat dia, Nabi Isa ada mukjizat dia, Nabi Ibrahim ada mukjizat dia. Tiap-tiap rasul tu ada mukjizat. Maka mukjizat itulah menempati ataupun seolah-olah firman Tuhan. Walaupun Tuhan tak firman sendiri, tapi itu adalah seolah-olah firman Tuhan. Firman kepada umat bagi pesuruh itu masing-masing. Apa firman Tuhan? Seolah Tuhan berfirman, telah benar hamba-Ku itu. Hamba-Ku yang mengaku dirinya sebagai pesuruh tu membenar pada tiap-tiap apa saja yang dia sampaikan kamu. Apa saja yang dia menyampaikan kepada kamu akan perkara tu.
Akan dia akan perkara tu. Apa saja, sama ada benda tu hukum ahkam, sama ada benda tu janji-janji baik jahat dan lain-lain lagi yang ia persampai kamu akan dia tu. Dah. Ya benar. Allah kata ya benar. Menepati pengakuan Tuhan. Mukjizat itu seolah pengakuan Tuhan terhadap pesuruh itu sendiri. Kata benarnya hamba aku. Tu. Dah. Dan ia khabarkan daripadaku. Dan ia atau mana ni? Atau pada ia tadi. Allah. Atau pada ia tadi. Atau situ. Bila atau situ kena kira ibarat sekali lagi lah. Jadi benar pada tiap-tiap perkara yang ia hamba-Ku tu khabarkan, ceritakan daripadaku. Daripada takluk kepada persampai dan khabar. Takluk tanazuk. Yang ia persampaikan kamu akan dia persampai daripada aku, yang menyampai daripada diri aku. Dan dia khabarkan daripada aku. Boleh dah. Nampak tu dah. Kalau dari Arab kata lain, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dari kitab Arab. Sadaqa abdi. Menepati Tuhan berfirman, sadaqa abdi, telah benarlah hamba-Ku fi kulli ma, pada tiap-tiap perkara yang yuballighu anni. Barangnya dia menyampaikan dia daripada aku. Daripada aku. Tapi maksudnya takdir ni Masya Allah. Masya Allah. Dia kena balagha. Ni ada lagi balagha. Balagha ila. Kira tu dah. Kalau kaji. Habis itu. Maka katanya. Tu seolah Tuhan berfirman gitu. Boleh faham tak situ? Boleh tu dah. Sebab misal raja tadi tu lah. Sebab raja buat itu. Raja tu melakukan perbuatan. Kelakuan dia. Laki-laki tersebut dia kata, dalil yang menunjuk aku benarnya ialah raja itu mengubah kelakuannya. Dia duduk diam gitu, ia akan mengubah kelakuan dia. Maka perubahan kelakuan raja itu adalah membukti kata aku benar. Tiba-tiba lepas pada tu raja tu berubah sungguh. Maka perubahan kelakuan raja itu seolah-olah raja berteta sendiri bahawa telah benar oleh laki-laki tersebut pada apa yang dia menyampaikan. Walaupun raja tak berkata, tapi itu menepati firman dah. Atau dikatakan khabar tangzili itulah, khabar yang menepati firman. Tu. Boleh dah. Maka jikalau ini takdir saja, fardu takdir saja. Maka jikalau dusta oleh pesuruh tu, kalau pesuruh tu dusta, bohong, dusta pada perkataan pesuruh tu. Kalau perkataan dia tu dusta, bohong, apa akan terjadi? Benda yang kata tu bohong. Bohong saja dia kata. Kalau dusta pesuruh itu, jawab, nascaya dustalah ini firman. Nascaya dustalah ini firman. Mana ini firman? Yang ini firman mana? Mana? Telah benar tadi. Tu ini firman aja tu. Nascaya dustalah ini firman. Ini firman yang mengata telah benar tadi tu dusta pula firman ni. Firman mana? Sifat bagi ini firman. Ini firman yang menepati pada tempatnya, tempat ini firman tu. Allah. Ini firman yang menepati pada tempatnya, tempat ini firman ni menepati oleh mengkurnionya akan mukjizat itu. Tu. Tu dah. Nanti dulu. Kalau ibarat kita nak asing, nak tulis, nak tukar ibarat sikit, nak biar dia mudah sikit lagi. Firman Tuhan yang menempatilah oleh kurniaan mukjizat itu, menepati pada tempat firman itu. Boleh faham tak? Tak faham lagi. Tu. Firman mana?
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan mukjizat kepada Rasul. Maka kurniaan mukjizat itulah menempati pada tempat firman itu dah. Pada menempatikan tempat firman itu, menempati firman itu. Itu dah. Maka kata dia, firman ini firman yang menempati pada tempatnya, tempat ini firman ni oleh mengkurnianya Allah akan mukjizat itu. Musannaf. Oh ya Allah. Kesian ke budak-budak ni. Kesian budak-budak. Kita ni kena orang tua-tua ngaji. Ni pun tua-tua je lah ni. Pakai budak lah ni. Kalau duk ponok tu, kalau budak-budak kecil duk ponok baru masuk tu, duk guru baca begitu ya. Dia hurai begitu. Tapi bila besar-besar sikit mula kira ibarat lah. Saya mengaji tu mula nak kira ibarat. Ngaji kali pertama ngaji gitu ya. Ngaji tak tahu apa kitab ni. Apa. Tapi ngaji dengan sebab tak guru ngajar ngaji di Pondok Dalot. Ngaji gitu ya. Lepas tu ngaji kali yang kedua tu dengan Tok Guru Soleh pula. Kali ni kita rasa nak tahqiq lah. Nak kejapkan segala-gala ibarat orang Baqarah ni. Mulai kira tadqiq dia. InsyaAllah kita sebab pun lama, sebab saya mengajar bagi kira nak kita tadqiq selalu. Sebab tu seolah kata walaupun lama sikit setahun pun misalnya ni masuk tahun ni dah. Kalau lama sikit pun insya-Allah mudah-mudahan sekali cukup dah ngaji. Sekali cukup. Tak nak ngaji banyak kali dah. Sekali ni ya. Ngaji orang lain pula. Ni sekali ni ya. Tapi sekali pun insya-Allah dah memadai untuk menjadi rojokan bagi kitab yang lain bila kita baca kitab. Bila kita ngajar kitab Usuluddin, rojoklah kitab ni sebagai sebuah kitab rojokan kita juga. Lagi sikit lagi dah. Firman Allah yang menempati, apa yang menempati ni? Yang menempati ni yang seperti kalau kita menempati pada tempatnya, lafaz menempati pada tempat, kalau bahasa Arab ni yaqumu maqam, yaqumu maqami, yaqumu maqamahu. Kita kata menempati pada tempatnya. Apa maksud yaqumu maqamahu? Yani seperti gitu ya. Firman yang seperti, tapi payah juga nak terjemah dengan seperti ni. Menempati ni apa? Mudah sikit. Surat ini menempati pengakuan daripada Syekh masalah. Apa maksud menempati? Walaupun Syekh tak mengaku dengan mulut sendiri, tapi surat ini adalah menempati cakapan Syekh misalnya. Apa menempati? Kita nak kata apa? Cuba terjemah sikit. Satu kelima lagi. Ada kada uzun luah tak mari mana lagi kepala. Tak Allah. Apa menempati Bertempatan. Tempatan ni macam mana pula? Hak tadi kita kata dah. Dia kata tempatan kat tadi dah. Dah. Hak tadi kata apa? Bertepatan dengan wakil. Bertepatan apa bertepatan tu? Betul, tepat tu. Tepat ni betul. Tak tepat, tak betul. Tepat, bertepatan dengan wakil, betul dengan wakil. Kalau itu sini, tak boleh kata betul. Kena bertempat sama juga dengan bertepatan tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kira ambil sendiri. Tu. Menepati faham tak gitu? Ya Allah. Apa nak kata menepati? Kalau tak faham menepati lagi, saya ni faham dah lah. Menepati tu.
menempati sama seperti. Kalau sama seperti, sama seperti, ya ibarat misalnya aku mengikut luar Arab. Dia ada ada fa'il mari tak belakang. Kalau kita kira dengan cara uslub baru, kita kata nah, ini firman, nacaya dusta lah ini firman. Firman ini nacaya dusta lah oleh firman ini. Firman ini mana? Firman ini yang kurniaan mukjizat itulah menempati pada tempat firman itu. Apa tak? Kurniaan mukjizat tu dah menempati tempat firman itu. Walaupun firman itu Tuhan tak bercakap sendiri, tapi menempati pada tempat firman itu oleh kurniaan mukjizat tu. Kenapa? Lazim pula. Lazim ni. Lazim. Nak pergi kot lain sikit lazim lah. Kenapa? Apa? Menggantikan. Mengganti. Boleh juga sikit-sikit. Ganti ni rasanya sesuai juga sikit-sikit. Menempati, mengganti. Mengganti pada tempatnya. Mengganti tempatnya tu. Firman tu yang kurniaan mukjizat itulah mengganti pada tempatnya, tempat firman itu. Mengganti tu, mengganti pada tempat. Tu. Tu dia, nampak dah? Supaya kita tahu illat bagi ismul yang sore, kita kata sirah mutahajjimu itu illatun taqumu maqaman illatai. Satu ilat saja tapi menempati pada tempat dua ilat. Walaupun satu ilat tapi dia menempati tempat dua ilat dah situ. Apa makna? Satu ilat yang boleh mengganti tempat dua ilat. Boleh kata gitu. Dua ilat itu. Dah. Sama. Menempati. Dah. Mengganti pada tempat. Boleh kata itu. Jadi firman ini yang mengganti pada tempatnya, tempat ini firman ni oleh mengkurnianya Allah akan mukjizat itu. Mukjizat. Tulis. Senang. Tulis di mukjizat itu. Kalau tak tulis tak faham juga ni. Yakni Allah mengkurniakan mukjizat itu, yakni Allah mengkurniakan mukjizat itu menempati dan menggantikan firman-Nya. Sadaqa abdi, tulis Arab halu apa? Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Kita ambil bahasa Arab, padahal itulah juga terjemahan misalnya telah benar hamba-Ku dulu. Sadaqa abdi dalam kitab Arab tu sebut tu lah. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Bukan berfirman sungguh. Tulis tu. Bukan berfirman sungguh. Hanya menempati firman saja. Hanya menempati firman saja. Maka nak tulis juga tak tulis si. Lagi bahasa kosong tangan pula. Maka kalau dusta mereka itu, nascaya dustalah Tuhan.
yang membenarkan mereka dengan memberi mukjizat, yang seakan-akan dia berfirman untuk memberi pengakuan tentang kebenaran itu. Habis. Tentang kebenaran itu. Cakap itulah. Dusta lah. Tu. Peraja tadi. Kalau laki-laki itu dusta, masalah. Dusta juga raja tu. Kerana dia itu memberi pengakuan. Dia bangun buat apa? Laki-laki tu kata, bila dia kata kepada para menteri, dia kata, aku ni dilantik oleh raja sebagai ketua kamu. Taatlah kepada aku. Raja tu ada. Maka dituntut, diminta oleh para menteri, kata, mana dalil hujah kamu bahawa raja itu menyuruhkan kamu begitu? Dia kata, dalil akunya ialah raja itu bangun atau raja itu bergerak kepala. Gitu. Ataupun raja itu bangun daripada kursi dia. Itu dalil aku. Dalam masa tu, raja tu bangun juga. Kenapa semua menteri paling tengok raja? Raja tu bangun. Apa tu bangun tu? Bangun tulah menempati firman. Bangun tulah menempati firman Tuhan. Okey, bang Peng tu. Bangun itulah menempati tetahan raja itu. Menempati, dia mengganti perkataan raja. Walaupun tak kata sendiri, tapi mengganti perkataan. Seolah-olah raja itu berkata, telah benar laki-laki tersebut pada apa yang dia berkata kepada kamu. Baiklah. Kalau laki-laki itu dusta, dusta juga raja yang bangun tadi. Bangun tak apa? Bangun tak apa? Laki-laki itu, dia kata, kalau dalil akunya ialah raja tu bangun. Tiba-tiba raja bangun juga. Berarti dusta juga raja itu. Baiklah. Umat tuntut daripada Rasul, Ya Rasulullah, mana mukjizat? Cuba belah bulan. Tu. Mana dalil kata mung? Mana dalil kata mung itu pesuruh Allah Ta'ala? Cuba belah bulan. Tiba-tiba Rasul pun angkat tangan, Allah Ta'ala pun bulan tu terbelah. Beri bulan terbelah itu, itulah menempati dan mengganti firman Tuhan. Telah benar oleh Muhammad. Apa yang dia sampaikan daripada aku. Kalau Nabi Muhammad dusta, dusta juga yang memberi pengakuan itu. Itulah Allah Ta'ala. Nak sampai situ, Allah Ta'ala dusta ni apa? Ni nanti. Nanti kira. Tu. Nampak dah? Dan mukjizat itu. Dan iaitu dusta ini firman ni. Dan iaitu dusta ini firman ni ialah kekurangan, kehinaan, kelekehan, kekurangan. Dusta ni benda lekeh, benda yang kekurangan. Betul tak? Kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Ni mukadimah. Mukadimah kubra. Dan iaitu dusta ini firman itu kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Al-kazib itu naqsun. Wan naqsu mustahilun ala Allah. Kalau gitu, natijah tu baiknya, dusta itu adalah kekurangan. Dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil atas Allah. Natijahnya, natijahnya, dustahil apa?
Kalau dusta itu kekurangan dan kekurangan itu mustahil atas Allah, maka dusta itu mustahil atas Allah Ta'ala. Tu natijah tu jawab tak? Maka mustahil pula dusta. Ini soalan natijah lah tu. Bila dusta itu kekurangan dan kekurangan itu mustahil atas Allah, maka mustahil pula, mustahil jugalah dusta tu. Dusta ini firman tu. Mustahil juga. Tak boleh ada jugalah. Ini firman tadi tu. Dusta ini firman tu. Itu menepati natijah lah tu. Menepati natijah lah tu. Maka mustahil pula dusta. Faham tak dah? Dia kata, bila dusta itu kekurangan, tiap-tiap kekurangan itu mustahil tak Allah Ta'ala, maka mustahil lah dusta tu. Dusta ini firman tu. Dan sabit lawannya atau pada mustahil pula. Bila mustahil pula dusta, bila mustahil dusta, dan sabitlah, tetaplah lawannya, lawan bagi dusta itu. Ni mudah sangat lah. Kita ngaji lama dah. Bila mustahil benda ni, sabit satu lagi lawannya. Bila mustahil dusta Allah, sabitlah lawan bagi dusta tu. Apa lawan dia? Iaitu lawannya tu, lawan bagi dusta tu ialah benar. Benar ini firman. Nampak tak? Dia susun. Kalau Nabi Muhammad dusta, nacaya firman Tuhan itu pun dusta. Firman tadilah, firman tanzili tadi. Firman yang menempati oleh mengkurniakan mukjizat dah. Kalau Nabi Muhammad itu dusta, maka Allah pun dusta. Dan dusta Allah Ta'ala itu kekurangan. Kalau dusta itu kekurangan dan kekurangan itu mustahil atas Allah, maka dusta itu mustahil atas Allah. Bila dusta itu mustahil atas Allah, tentulah wajib tidak dusta. Sabit bagi lawannya. Apa lawannya? Iaitu benar. Tuhan itu mesti benar. Wajib. Allah Ta'ala itu benar. Sadaqallahul azim, kita dah kata tu. Allah Ta'ala wajib benar. Boleh faham tak? Bila Allah Ta'ala wajib benar, maka apa lagi? Nak sesungguh nak. Bila Tuhan tu benar, Tuhan tu benar, firman Tuhan tu benar. Bila firman Tuhan tu benar, benarlah pesuruh Allah Ta'ala yang Tuhan mengaku dan firman tu. Tu nak tarik lagi. Dah. Lupa nak kira jadi kiyah. Gimana? Tak apa dah boh. Tapi satu. Dan sabit lawannya, lawan bagi kita, iaitu benar. Kalau gitu situ orang tanya, mana kau dalil kata Nabi itu benar? Mana dalil kata Rasulullah itu bersifat dengan sidq? Jawab kata? Mana dalil kata Rasulullah itu benar? Mukjizat tu. Punca di mukjizat tu. Kerana mukjizat itu menepati firman Tuhan. Firman Tuhan. Nampak tu dah? Maka dia kata, maka mukjizat itulah dalil wujud benar pesuruh-pesuruh. Maka bermula mukjizat itulah ialah dalil perkara yang menunjuk atas wujud mesti benar, bersifat benar para pesuruh-pesuruh Allah itu. Kata dah, dalil wujud benar. Jadi perkara yang menunjuk bahawa mesti dan tentu bersifat dengan benarlah pesuruh-pesuruh Allah itu. Itu dalil. Dalil dia. Orang tanya, mana dalil kata Rasul itu benar? Jawab kata mukjizat Allah. Cuba hurai, aku tak faham mukjizat. Mukjizat, takkan mukjizat itu menepati firman Tuhan? Berarti menepati firman Tuhan. Seolah Tuhan berkata dah tu, yang mukjizat kepada Nabi itu, seolah Tuhan berkata, telah benar hamba aku pada apa yang dia menyampaikan kepada kamu. Maka kalau Nabi Muhammad itu dusta, dusta juga sampai ke firman Tuhan itu. Dan apa hukum dusta firman itu? Mustahil, kerana dusta itu kekurangan.
Maka dusta Allah Ta'ala tu kekurangan. Mustahil dusta itu. Bila mustahil dusta, wajib benar dusta, berfirman Tuhan itu. Bila wajib benar firman, benar mukjizat, benarlah cakapan Rasul itu. Tarik gila. Boleh dah. Maka mukjizat itulah dalil wujud benar pesuruh Allah. Dalil wujud dan istihalah tak tinggal musannaf tak tinggal. Sikit pun tak tinggal. Dan istihalah lawannya ada semua. Ada sampai kita ni rasa tak kena hurai banyak dah. Dah. Rasa gitu tak? Kena hurai lagi tak nak hurai banyak dah. Lagi. Sikit lagi. Dan istihalah lawannya atop mana? Atop mana dah ni? Atop pada wujud benar. Wujud benar atop situ. Dan maka mukjizat itulah dalil wujud benar pesuruh-pesuruh. Apa dalil wujud benar? Dalil yang menunjuk bahawa mesti bersifat pesuruh itu dengan benar. Lagi pula dalil istihalah lawannya, lawan bagi benar. Istihalah ni apa? Pula dah. Istihalah ni apa? Tidak. Istihalah. Tidak. Lawannya, lawan bagi benar tu apa? Dusta. Istihalah lawannya apa? Tak dusta. Hak tulur tu. Mukjizat itu dalil bagi mesti benar dan dalil juga bagi tak dustanya. Begitu ya. Boleh dah. Hak tulur tadi. Malu dah tu. Tu dia. Siapa dah tu? Yang kedua, yang tu mari tambah tu dua. Yang tu mubtada. Yang kedua amanah. Tu. Sambung ni amanah. Mudah-mudahan kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala terhadap ilmu tu. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.